InsyaAllah tuan-tuan, hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan iaitu sunnah sebelum tidur. Ustaz, saya ada masalah lah, tak boleh tidur. Ustaz, saya ni jenis orang yang kuat tidur. Ustaz, saya ni jenis orang yang macam-macam, kejap-kejap tidur. Macam mana? Tuan-tuan jangan risau. Tidur itu adalah sebahagian daripada fitrah manusia. Kita punya tubuh ada hak perlukan kepada kerehatan. Jangan terlalu bekerja kuat sampai abaikan waktu tidur. Jangan sampai tidur terlalu banyak pula sehingga mengabaikan waktu kerja. Kita hidup ni dalam keadaan moderate. Kena ada duduk di pertengahan. Kerja dan ada juga waktu kita berehat. Jadinya tuan-tuan, Nabi kehidupannya sama seperti manusia biasa dan Nabi ajarkan kita beberapa sunnah Nabi berkaitan tentang amalan yang tuan-tuan kena lakukan sebelum tidur. Baik, saya tak akan kongsikan dengan tuan-tuan untuk kali ini amalan-amalan zikir sebelum tidur. InsyaAllah ada kesempatan lain, slot yang akan datang, tuan-tuan akan follow saya untuk saya sambung sunnah-sunnah zikir sebelum tidur. Cuma untuk kali ini, slot ini, saya nak kongsikan perkara yang tuan-tuan kena buat sebelum tidur dan dia dikira sebagai sunnah. Apa dia? Pertama, Nabi sebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, iaitu Nabi ajarkan sebelum tidur kunci pintu rumah. Rupa-rupanya kunci pintu rumah pun adalah satu sunnah daripada Nabi SAW. Kita hari ini tutup kunci pintu rumah tu dengan niat nak selamat kan? Tapi kita terlupa. Rupa-rupanya dia sebahagian daripada sunnah Nabi. Jadinya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tidur, kunci pintu rumah, niatkan ini adalah sunnah Nabi. Tuan-tuan dapat pahala. Ini lebih satu keistimewaan untuk kita. Orang lain buat tak dapat apa-apa. Kita buat benda yang sama, kita dapat pahala. Sebab itu pentingnya ilmu. Jadi tuan-tuan niatkan, saya kunci pintu rumah, pintu gate dekat rumah ni sebelum tidur dengan niat ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah satu saranan daripada Nabi SAW. Kedua, sebelum tidur Nabi ajarkan kepada kita tutup api. Kalau zaman dahulu mereka nyalakan api ni, api ni sebagai lampu sebelum mereka tidur, maka kita seperti itu juga, tutup lampu, pastikan dapur gas kita tertutup, tidak ada apa-api yang lilin dan sebagainya. Kemudian tutup hidangan-hidangan makanan kita, simpan dalam pita ais. Niatkan perkara itu sebagai satu sunnah. Okey, termasuk juga tuan-tuan, jangan biarkan tuan-tuan makan malam pinggan mangkuk yang dah digunakan tak dibasuh. Jadinya tuan-tuan, sebelum tidur Nabi ajarkan untuk kemas rumah tangga supaya bangun esok lebih segar. Tengok rumah bersih, rumah dalam keadaan kemas, itu memberikan kesan positif dalam kehidupan pagi kita. Okey, bayangkan tuan-tuan bangun tengok, ya Allah ya Tuhanku, dapurnya berselerak, pinggan mangkuk tak berkemas kan, rumahnya bersepah, itu akan mendatangkan elemen negatif pada waktu pagi kita. Jadi Nabi ajar, pagi sebelum tidur, kamu tutup lampu kamu, padamkan api kamu, bersihkan kamunya pinggan mangkuk, tutup makanan-makanan kamu, simpan. Kita punya sekarang ni simpan di dalam pita ais, bersihkan kita punya pinggan mangkuk kita, sapu sampah pada waktu malam, bersihkan supaya bangun kita esoknya dalam keadaan kita ceria. Ketiga, kata Nabi SAW, tidur dalam keadaan berwudu. Maknanya apa? Sebelum tidur, kita selalu dipesan dalam masyarakat kita, sebelum tidur basuh kaki, takut mimpi buruk. Tuan-tuan, alang-alang dah basuh kaki, angkat wuduk je lah, dapat pahala sunnah kan? Kalau setakat basuh kaki je, tak hilang tuan-tuan. Mungkinlah dapatlah bersih kaki tu, tapi pahala sunnah tak dapat. Alang-alang dah buka paip basuh kaki, apa salahnya basuh muka, basuh siku, basuh kepala, basuh kaki, dapat pahala sunnah. Okey, jadi berwuduk. Berwuduk ni kenapa? Sebab Nabi ajar kita tidur dalam keadaan bersih, bebas daripada hadas besar, bebas juga daripada hadas kecil. Okey, kenapa? Sebab tidur ini dikategorikan sebagai mati kecil. Kita dalam keadaan seolah-olahnya macam mati. Jadi mati dalam keadaan bersedia dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, dan dalam keadaan persiapan kita ready nak tidur. Sebab hari ni tuan-tuan, hari ni orang tidur macam mana?
Tengok TV, tertidur sampai waktu pagi. Bangun, sakit-sakit tengkuk, badan tak selesa, tidurnya tak lena, tak nyenyak. Ini satu masalah tuan-tuan. Kita ikut sahaja jalan panduan yang ditunjukkan oleh Nabi, hidup tuan-tuan akan lebih ceria, lebih semangat, lebih kuat, dan kita akan lebih bertenaga untuk meneruskan kehidupan-kehidupan pada hari-hari yang berikutnya. Jadi rancang, Nabi ajar kita merancang nak tidur. Okey, seperti mana tuan-tuan rancang pada awal pagi, merancang juga pada waktu malam. Nabi ajar buat ini, berwuduk, bersihkan diri, duduk di atas pembaringan, kemudian baca zikir-zikir sekian. Dan yang berikutnya Nabi ajar sebelum tidur, iaitu kibas tempat tidur kita. Ambil selimut, ambil kain, kibas. Tujuannya apa tuan-tuan? Elakkan. Mana tahu kalau ada binatang, manalah tahu kalau ada makanan-makanan yang mungkin datang, gangguan-gangguan, haiwan-haiwan perosak yang mungkin akan mengganggu tidur kita. Jadi Nabi kata kibas, bersihkan supaya tidurnya lebih nyenyak. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, kalau buat perkara ni, sebenarnya tidur tuan-tuan akan jadi lebih berkualiti. Paling tidak minimum akan dapat 3 ke 4 jam tidurnya adalah tidur yang berkualiti. Ada orang tidur cecah sampai 9 jam tapi tak rasa lena. Kenapa? Sebab tidurnya terganggu dan tidak berkualiti. Tuan-tuan pernah tak bawa kereta dekat highway, tengah-tengah bawa mengantuk, tuan-tuan berhenti di tepi, tuan-tuan tidur. Tidurnya tak sampai 5 minit, tuan-tuan bangun rasa segar. Seolah-olahnya macam tidur selama sejam, 2 jam. Betul? Itu tidur yang berkualiti. Jadi Nabi ajar kita tidur dengan cara yang berkualiti, walaupun tidurnya sebentar. Okey, untuk apa? Untuk tuan-tuan lebih bertenaga melakukan ketaatan pada awal esok pagi, dan tuan-tuan dapat bangun awal subuh untuk solat subuh berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Satu hari, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Aizuddin Kamaruzaman dalam slot Satu Hari Satu Sunnah di Al-Hikmah TV. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube channel Al-Hikmah TV untuk dapatkan informasi-informasi menarik berkaitan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah.